Na'udzu billahi minan nar. Na'udzu billahi min 'adzabil qabr. Na'udzu billahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Na'udzu billahi min fitnatid dajjal. Kami berlindung dengan Allah daripada neraka. Kami berlindung dengan Allah daripada azab kubur. Kami berlindung dengan Allah daripada fitnah yang zahir dan fitnah yang tersembunyi. Dan kami berlindung dengan Allah daripada fitnah dajjal. Amin ya Allah. Alhamdulillah, syukur. Pada malam yang berbahagia ini, sekali lagi kita dikumpul, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada di dalam salah satu daripada taman syurga di muka bumi Allah ini, iaitu majlis pengajian kitab Ihya Ulumuddin. Apabila menyebut taman syurga, saya teringat beberapa belas tahun yang lalu di surau ini, ketika itu kali pertama Ustaz Jamnul, kalau tak salah, mengajar di sini. Kuliah dia yang pertama. Dalam mukhadimahnya dia sebut, kalau di dunia lagi kita sudah tidak suka untuk berada di dalam taman-taman syurga, iaitu majlis-majlis ilmu, macam mana di akhirat esok kita nak berada dalam taman syurga? Di dunia lagi kita dah tak suka dengan taman-taman syurga, macam mana di akhirat nanti kita nak dapat duduk dalam taman syurga? Itu kata-kata dia yang saya masih ingat di surau inilah, beberapa belas tahun yang lalu. Jadi malam ini kita nak sambung pengajian kita bagi kali yang ketiga. Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, maksudnya, barang siapa dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan, nescaya dianugerahkannya pemahaman dalam agama dan diilhamkannya petunjuk. Kita harap kita termasuklah di dalam golongan yang dimaksudkan oleh hadis ini. Kitab Ihya Ulumuddin ini, Ihya itu maksudnya menghidupkan. Ulumuddin itu ialah ilmu-ilmu agama. Karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini mujtahid mutlak di dalam ilmu tasawuf dan ilmu tauhid. Dia juga mujtahid mazhab dalam ilmu fiqh, dalam aliran fiqh mazhab Syafi'i. Selain itu, beliau juga adalah mujaddid bagi kurunnya. Jadi kupasan kita pada malam ini tajuknya, mengapa ilmu-ilmu agama sangat penting. Kenapa ilmu-ilmu agama sangat penting? Mula-mula kita nak kenal apa itu ilmu. Banyaklah definisi ilmu, tapi definisi yang paling mudah pernah dilontarkan oleh guru saya, Ustaz Mansuruddin. Dia kata ilmu ni dalam bahasa yang paling mudahnya, sebelum itu kita tak tahu, lepas tu kita tahu. Ilmu lah tu. Mula-mula kita tak tahu, kemudian kita tahu. Ilmu lah tu. Contohnya, kita tak tahu Ali ni duduk di Sungai Kerang. Tiba-tiba kawan kita bagi tahu. Tahu tak Ali duduk di mana? Tak tahu. Dia duduk kat Sungai Kerang. Ilmu lah tu. Tadi kita tak tahu, lepas tu kita tahu. Ilmu lah tu. Itu definisi ilmu yang paling mudah. Apabila ada ilmu adalah guru, apa pula definisi guru? Kata salah seorang pensyarah saya, dia dapat sumber dari mana tak tahulah. Dia kata perkataan guru ni berasal daripada bahasa Sanskrit, bahasa India lama, bahasa kitab-kitab Veda, kitab-kitab Hindu lama lah. Perkataan guru, gu itu maksudnya gelap, dan ru itu maksudnya cerah. Jadi kita dapat buat kesimpulan, guru ni ialah orang yang menghilangkan kegelapan dan menimbulkan kecerahan. Maksudnya bawa orang daripada kegelapan kepada kecerahan. Itu maksud guru. Jadi pengajian kita ini tidak lain tidak bukan ialah untuk menghidupkan dan menyeimbangkan 3 tungku fardu ain ataupun 3 tungku agama. Apa dia 3 tungku agama ni, kita ulang lagi, iaitu tauhid, fiqh dan tasawuf. Inilah 3 tungku agama. Mesti ada 3-3, tak boleh kurang satu. Tauhid ini dalam bahasa mudahnya ialah kenal.
Tauhid kenal. Kalau fiqh ni cara-cara. Tasawuf bagi cantik. Tauhid tadi nak kenal, fiqh tadi cara-cara, tasawuf tu nak bagi cantik. Contoh yang mudah, kita nak masak kari kambing. Di mana yang tauhidnya? Tauhidnya pada bahagian nak kenal. Kenal tak yang mana satu kari kambing? Kita tak kenal, kita belajar. Orang pun tunjuk, yang ni lah kari kambing. Yang tu tauhid, mengenal. Fake pula cara-cara. Dah ada tauhid, kita masih tak boleh masak kari kambing lagi sebab tak tahu cara-cara. Nak tahu cara-cara dia, belajar. Fake dia tu cara-cara. Dah ada fake baru tahu cara-cara nak masak kari kambing. Tauhid dah ada, fake dah ada. Kenal pun dah kenal, cara nak masak pun dah tahu. Tapi belum tentu sedap. Bila sampai ke peringkat petua, cara nak bagi lembut daging, cara nak bagi seimbang rempah, cara nak bagi sedap rasa dia, yang tu tasawuf. Tauhid tadi nak kenal yang mana kari kambing. Fake tadi cara-cara nak masak kari kambing. Tasawuf ilmu cara nak bagi sedap masak. Contoh yang kita buat sebelum ni nak buat rumah. Tauhidnya dalam nak buat rumah ialah kenal dulu yang mana paku, yang mana kayu, yang mana simen, mana kapur dan lain-lain. Bila dah kenal, barulah boleh buat. Nak buat pula kena ada fake, iaitu cara-cara. Kena belajar pula cara bancuh simen, cara ketuk paku, cara sambung kayu dan sebagainya. Siap dah rumah. Tapi rumah tak berapa cantik lah. Sengit-bengit, timbang air pun tak betul kan. Tak plaster pula, tak ada langsir, tak ada hiasan. Dengan tauhid, dengan fake tadi boleh buat rumah dah. Tapi tak cantik. Nak cantik kena ada tasawuf. Tasawuf ni apa? Cara timbang dia tu betul. Cara paku dia kemas. Cara plaster pun cantik. Cara buat lantai marmar pun straight. Bubuh pula tikar getah. Letak pula langsir, kain tingkap. Tu tasawuf tu. Jadi dalam agama, tauhid tadi cara-cara nak tauhid tadi mengenal. Orang kata awwaluddin ma'rifatullah. Seawal-awal agama ni kenal lah Allah. Mula-mula kenal Tuhan dulu. Bila dah kenal Tuhan baru belajar fake. Fake ni cara-cara. Cara-cara sembahyang, cara-cara berpuasa, cara-cara mengerjakan haji. Cara-cara. Dah ada cara-cara nak bagi cantik pula. Tauhid dah ada, dah kenal dah Tuhan. Fake pun dah ada, cara-cara nak berabdi kepada Tuhan. Kena ada tasawuf. Tasawufnya tadi, contohnya masa sembahyang ada tak rasa khusyuk? Tasawuf lah tu. Masa bayar zakat ada tak rasa ikhlas? Jadi benda-benda yang dalaman, sifat-sifat mazmumah, dengan sabarnya, dengan qanaahnya, dengan tak cepat marahnya, yang tu yang benda-benda yang tasawuf dia bagi cantik lagi. Jadi dalam bidang agama ni dia kena ada tauhid, fiqh dan tasawuf. Tauhid tadi kenal Tuhan dulu. Bila dah kenal Tuhan baru kita betul sembahan. Tidaklah kita menyembah sesuatu yang kita sangkakan Tuhan, rupa-rupanya kita menyembah selain Tuhan. Rasa-rasa sembah Allah dah ni. Bila cek, rupa-rupanya sembah selain Allah. Rasa-rasa sembah Allah dah ni. Bila cek, rupa-rupanya menyembah Allah yang bercampur dengan makhluk. Sebab tak kenal Tuhan tadi. Dah kenal Tuhan, kena ada cara pula. Fake, cara-cara berabdi. Dah ada cara-cara berabdi, kena ada tasawuf nak bagi cantik tadi. Itulah hubungan antara tauhid, fiqh dan tasawuf, iaitu 3 tungku agama, 3 tungku fardu ain. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita masuk pada pelajaran baru malam ini, marilah sama-sama kita mengimbas sedikit pelajaran dalam kuliah yang terdahulu. Antara kalam Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali cakap, akhirat itu di hadapan dan dunia itu di belakang. Ini kita faham lah. Akhirat tu kita makin duk pergi, yang dunia ni makin duk tinggal. Mudah lah. Ajal itu dekat. Apa maksud dia? Ajal ni bila-bila masa boleh berlaku. Perjalanan itu jauh. Apa maksud dia? Sakaratul maut, Tuhan boleh panjangkan seberapa lama dia suka. Kita nampak orang tu mati dalam seminit je.
Tapi rupa-rupanya Tuhan panjangkan sampai 1000 tahun pun boleh. Alam kubur, Tuhan nak panjangkan selama mana pun boleh. Lepas tu hari kebangkitan di mahsyar pula, berapa ribu tahun pula di sana. Di timbangan pula, di titian pula, banyak dia punya peringkat-peringkat. Semua tu makan masa ribu-ribu tahun. Sebab tu dia kata perjalanan itu jauh, perbekalan itu sedikit. Ni kita sedia maklum lah, ni amal-amal kita lah sedikit. Bahaya itu besar. Kenapa dikatakan bahaya itu besar? Di akhirat nanti, kalau kita rugi, rugi yang sangat-sangat rugi. Kalau kita untung, untung yang sangat-sangat untung. Jadi bahaya itu besar. Dan jalan itu tertutup. Kenapa dikatakan tertutup? Sebab alam sakaratul maut tu kita tak nampak. Orang yang sakaratul maut dia nampak. Alam kubur pun kita tak nampak. Orang yang dah lalui alam tu dia nampak. Alam akhirat lagilah kita tak nampak. Jadi jalan tu tertutup. Alam manusia, lepas tu alam barzah, alam kubur. Kemudian barulah alam akhirat. Barzah ni maksud dia pembatas ataupun sempadan ataupun penengah. Sebelum kita sampai ke alam akhirat, kena pergi alam barzah dulu. Dalam hadis dia bagi tahu, bila kita masuk dalam kubur tu, orang pun melangkah, dia tak sebut berapa langkah. Orang pun melangkah dalam keadaan kita masih mendengar langkah orang tu lagi. Datang 2 orang malaikat. Dalam hadis yang kuat dia tak sebut nama. Dalam hadis yang kurang kuat dia ada sebut nama, Munkar dan Nakir. Dalam hadis yang kuat nama tak sebut. Jadi apa yang malaikat ni tanya? Dia tanya, apa pandangan kamu tentang lelaki ini, lelaki itu? Lelaki itu iaitu Muhammad. Kita akan menjawab sebagaimana pandangan kita di dunia. Kalau di dunia kita mengaku dia itu Rasul, di dalam kubur kita jawab macam tu lah. Kalau orang kafir, apa jawapannya? Dia kata, tak, saya ikut orang saja. Dia tu, dia nak bela diri dia, saya ikut orang saja dulu. Apa yang orang cakap, yang itulah saya cakap. Ni jawapan orang kafir, orang munafik. Bagi orang Islam, dia ialah pesuruh Allah. Siapa yang jawab betul, dia punya kubur akan diluaskan 70 hasta dan disertai dengan kehijau-hijauan. Apa benda kehijau-hijauan tu tak tahu, tapi kehijau-hijauan. Dalam hadis yang kurang kuat dia kata 70 hasta dan terang. 70 hasta, kehijau-hijauan dan terang. Jadi orang pertikai. Dia kata kami korek kubur orang yang beriman pun sama, kubur orang yang tak beriman pun sama. Tak pernah jumpa luas 70 hasta. Kita nak pindah mayat, kita korek tengok tanah ya dalam tu tak luas 70 hasta pun. Ini tipu. Ni orang-orang yang menolak agama. Dia kata mana ada, kami dah korek ramai orang dah. Mana yang orang kata orang soleh kami korek dah. Bila korek tengok kubur dia sempit macam tu lah. Tak ada 70 hasta. Jadi apa jawapan kita? Itulah perbezaan antara alam barzah dengan alam manusia. Siapa yang duduk di alam barzah, dia boleh nampak sebahagian alam manusia, dan dia boleh nampak sebahagian alam akhirat. Tapi kita yang duduk di alam manusia, kita tak boleh nampak apa dalam alam barzah. Sebab tu bila kita korek, kita tak nampak kubur luas. Orang kata dia ni wali Allah ni, memang soleh masa hidup dia. Bila kita korek nak pindah mayat di kubur lain, tengok sempit darah tu juga. Hadis kata 70 hasta luas, tak luas pun. Dia luas tu di alam barzah. Kita nak faham, kita ambil contoh alam manusia dengan alam jin. Orang kata jangan duduk pergi belakang tu, hutan belakang tu. Itu ada kampung jin tu. Kita budak-budak muda, remaja, nakal-nakal, kita pergi masuk juga. Bila masuk hutan rimba sungguh, bila kata hutan rimba sungguh ni, kita nak melangkah selangkah pun nak kena tebas dulu. Penuh dengan duri, dengan memang tebal, atas pun tebal, bawah pun tebal. Alam manusia. Tiba-tiba kita termasuk ke alam jin. Di situ juga, bila masuk alam jin, kita nampak, ada kampung, ada halaman, ada jalan-jalan, ada orang-orang dia di situ. Sebab di alam jin. Jadi beza, alam manusia nampak sempit, alam jin dia luas. Kita dalam duk galik-galik, tiba-tiba kita kembali ke alam manusia balik. Sedap-sedap alam manusia balik. Tengok-tengok hutan. Nak melangkah selangkah pun nak kena tebas dulu. Tapi di alam jin berbeza.
Dia luas, ada kampung, ada halaman, ada jalan-jalan semua. Nampak perbezaan alam manusia, alam jin. Begitu juga di alam barzah. Kalau kita korek kubur orang soleh, kita nak tengok luas 70 hasta betul ke tidak, memang tak jumpa. Sebab itu di alam barzah. Dia pemandangan di alam barzah. Alam barzah memang dia luas. Kalau di alam manusia kita korek, tara tu lah, sempit macam tu lah kubur di dalam tu. Kata Imam Al-Ghazali lagi, berjalan ke akhirat tu banyak tipu daya. Kalau tak ada penunjuk, iaitu para ulama, dan tak ada pula kawan-kawan, akan menjadi susah. Dan pada zaman Imam Al-Ghazali, ulama ramai, tapi yang betul-betul ulama dah kurang. Itu zaman Imam Al-Ghazali, tahun 500 Hijrah dulu tu. Zaman Imam Ghazali ulama ramai, tapi yang betul-betul ulama kurang. Kalau zaman kita lagi lah. Yang ada pada zaman Imam Al-Ghazali itu ialah orang-orang yang berbuat rasmi-rasmian. Ni orang-orang majlis, ulama-ulama majlis ramai. Kebanyakan ulama-ulama rasmi-rasmian ni telah digoda syaitan dan terjerumus dalam kesesatan. Mereka ni tertarik kepada keuntungan yang dekat, iaitu keduniaan. Nak kejar kesenangan keduniaan. Kemudian kita sentuh bahagian-bahagian penting dalam kitab Ihya. Kitab Ihya ini ada 40 kitab di dalamnya. Kita sekarang pada kitab yang pertama, iaitu kitab ilmu. Dalam 40 kitab ni dibahagikan kepada 4 bahagian besar. Yang pertama bahagian ibadah. Yang kedua bahagian perlakuan sehari-hari, adab bergaul, adab bermusafir, apalah. Bahagian yang ketiga, perbuatan-perbuatan yang membinasakan diri kita. Yang membinasakan diri ni maksud dia binasakan diri kita di akhirat, bukan di dunia ni. Iaitu sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dikeji pada syarak. Contohnya takbur, riya, ujub, sombong, bongkak, semua tu lah. Bahagian yang keempat, perbuatan-perbuatan yang menyelamatkan diri. Bukan selamat di dunia ni, khususnya selamat di akhirat. Iaitu sifat qanaah, zuhud, kasih kepada Tuhan, tawaduk, khusyuk dan lain-lain. Itu 4 bahagian kitab Ihya. Imam Ghazali dia petik satu hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Maksudnya menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap orang Islam. Semua mesti. Kemudian satu hadis lagi daripada Ibnu Majah, na'udzubillahi min ilmin la yanfa'. Kita berlindung dengan Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kita belajar kitab Ihya ni, kita harap Tuhan bagi kita ilmu yang bermanfaat je. Mana ilmu-ilmu yang tak bermanfaat tu tak maulah. Dia mengganggu perjalanan kerohanian kita. Kata Imam Ghazali, aku akan buktikan bahawa kecenderungan manusia hari ini yang jauh dari kebenaran, tertipunya mereka dengan kilatan fata morgana, dan kepuasan mereka dengan kulit ilmu tanpa isi. Kita ni banyak kejar dunia dan kurang kejar akhirat. Sebab dunia ni fata morgana. Kita bagi tahu hari itu fata morgana ni apa benda. Dia tipu mata kita. Contohnya masa kita memandu tengah-tengah panas tu, kita nampak di hujung jalan ada air. Bila kereta kita dah dekat, air tu hilang, dia hujung lagi. Kereta kita pergi lagi, hujung lagi kat tengah jalan raya tu. Yang tu fata morgana, dia tipu kita. Di padang pasir pun sama. Kita nampak kolam, nampak danau, nampak laut. Kadang-kadang nampak perkampungan, nampak oasis. Bila kita jalan-jalan pergi, tak ada. Kadang-kadang nampak kota, tak ada. Di laut pun sama. Kita nampak macam kota, kadang-kadang nampak kapal di hujung laut. Kapal tu bukan duduk di laut, kapal tu duduk di udara, dekat hujung laut. Fata morgana, dia tipu mata kita. Jadi kadang-kadang betul fata morgana, kadang-kadang memang alam jin tu. Contoh satu orang yang ikut kuliah Ihya ni di kampung Sungai Nyok sana, dia kata satu hari dia buat kerja lah di belakang rumah dia. Tiba-tiba dia nampak sebelah laut tu satu kerajaan. Dengan bangunan tinggi-tinggi, semua cantik bangunan dia, kemerah-merahan. Dekat belakang sana tu, rumah dia di Sungai Nyok tu lah, dia nampak sebelah sana.
Yang tu tak tahulah Fata Morgana ataupun memang ada kerajaan jin di situ. Tak tahulah. Wallahu alam. Dari mana datang Fata Morgana ni? Istilah Fata Morgana ni datang daripada watak ahli sihir dalam cerita King Arthur. Dalam cerita Merlin. Sedara perempuan King Arthur tu yang ahli sihir tu, dia tu nama dia Lady Morgana. Daripada dia lah datang istilah Fata Morgana. Apakah ilmu-ilmu yang menuju ke akhirat? Ada dua ilmu yang menuju ke akhirat, iaitu ilmu mukasyafah dan ilmu muamalah. Kedua-dua ilmu ini bertaraf fardu ain. Maksudnya setiap orang mesti kena selesai. Jadi apa tindakan kita? Ilmu mukasyafah ni cukup dengan kita tahu saja. Kita tahu saja dah cukup dah. Tapi ilmu muamalah kita kena tahu dan kena amal. Apakah peranan ilmu muamalah? Ilmu muamalah ni ialah jambatan kepada ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah ni susah nak ditulis dalam kitab-kitab. Dia ni lebih kepada pengalaman, merasa sendiri, zauk sendiri. Dia baru dapat. Dia nak tulis dalam kitab-kitab susah. Sebab tak ada dalam bahasa manusia ni kalimah yang sesuai. Sebab itu ahli-ahli sufi dia banyak guna rumus-rumus, isyarat-isyarat, bahasa-bahasa dalam yang jarang-jarang kita dengar dalam kehidupan biasa. Apakah bahagian-bahagian ilmu muamalah? Ada ilmu yang zahir dan ada ilmu yang batin. Ilmu yang zahir ni ialah ilmu tentang perlakuan anggota badan, cara sembahyang, cara puasa, cara zakat, haji dan sebagainya. Ilmu batin pula ilmu tentang perlakuan hati, iaitu ikhlas, sabar, qanaah, zuhud, apa tadi itulah. Jadi pelajaran fiqh biasanya dia terhenti kepada syarat-syarat dan rukun-rukun. Contohnya pelajaran sembahyang, bila cukup syarat, cukup rukun, tak melakukan perkara-perkara yang membatalkan sembahyang, bagi ilmu fiqh selesai. Tapi bagi ilmu tasawuf dia ada lanjutan. Sebab dia nak mencantikkan tadi. Lanjutan dia, rukun pun ada, syarat pun ada, perkara tak membatalkan sembahyang pun tak buat. Di samping itu kena ada permainan hati, iaitu khusyuk masa sembahyang tu tadi. Ada tak khusyuk? Ada tak takut dan harap? Ada tak tawaduk? Permainan hati. Jadi dalam pelajaran tasawuf ni dia depan lagi. Bagi ilmu fiqh selesai dah. Bagi ilmu tasawuf tak selesai lagi, ada tambahan. Sebab itu dalam kitab-kitab ilmu fiqh, kalau pelajaran sembahyang dia sebut pelajaran sembahyang lah, ilmu solat. Tapi kalau dalam kitab tasawuf, dia akan sebut pelajaran sembahyang ni rahsia solat. Macam dalam kitab Ihya ini, tajuk dia rahsia solat, bukan ilmu solat, rahsia solat. Sebab dia bicarakan sekali tentang persoalan hati. Tidak setakat rukun-rukun, syarat-syarat, tidak terhenti kepada perkara-perkara yang membatalkan sembahyang sahaja. Kemudian Imam Ghazali buat perbandingan antara ilmu kedoktoran dengan ilmu kerohanian, ilmu keagamaan. Kedua-duanya sama-sama penting. Tapi manakah yang lebih penting? Jadi jawapannya tentulah ilmu keagamaan. Kerana ilmu kedoktoran ni dia nak selesaikan masalah-masalah yang sepanjang hidup kita sahaja. Kalau kita sakit jantung, jumpa doktor, kita buat rawatan semua, tiba-tiba baik dan kita hidup 40 tahun lagi lepas tu. 40 tahun tu lah dia punya manfaat yang kita nak ambil tu. Tapi kalau ilmu kerohanian, ilmu agama, dia nak selesaikan ketidakselesaan yang selama-lamanya, iaitu di akhirat. Ilmu kedoktoran tadi dia nak bagi kita selesa sepanjang umur hidup kita. Ilmu keagamaan tadi dia nak bagi kita selesa selama-lamanya di akhirat esok ni. Jadi lebih pentinglah ilmu agama berbanding dengan ilmu kedoktoran, walaupun kedua-duanya penting. Setakat itulah kita punya imbas kembali pelajaran yang lepas. Sekarang nak masuklah pada pelajaran malam ini. Sebelum pergi kepada pelajaran malam ini, nak cerita tentang kitab Ihya dulu. Ada orang tanya,
nak beli kitab Ihya, tapi dia nak cetakan yang lama, yang 8 jilid. Macam yang saya punya ni lah. Dia cari-cari di kedai tak ada dah. Rupa-rupanya kedai tak terbitkan dah yang 8 jilid ni. Kedai terbitkan yang baru 4 jilid. Sungguh pun 4 jilid sama. Sama. Saya pun pergi cek di kedai. Memang tak ada dah yang 8 jilid ni. Ada yang 4 jilid. Saya minta jilid yang pertama tu cek. Bila semak tengok sama. Isi kandungan semua sama. Cuma ubah jilid saja. Lagi satu yang bezanya ialah dari segi harga. Harga memang melambung tinggi. Saya beli kitab ini 4 tahun lepas 170. Sebulan lepas itu saya pergi kedai yang sama, tengok di rak dia tulis 240. Dan sekarang cetakan yang baru sama, cuma jilid je ubah. Harga dia 480. Dalam masa 4 tahun saja. 170 sekarang 480. 4 tahun je. Kalah harga rumah lagi. Punya naik 3 kali ganda. Jadi pelajaran kita malam ini, tajuk dia tadi, mengapa ilmu-ilmu agama sangat penting. Kenapalah ilmu agama ni sangat penting? Sebenarnya dah terjawab dah. Jadi belajar ilmu agama ni seronok. Tuan-tuan boleh tengok tazkirah Facebook 48 di bahagian belakang. Belajar ilmu-ilmu agama seumpama menyelam ke dalam lautan. Lagi diselam lagi seronok. Lagi diselam lagi banyak benda-benda hebat yang kita temui. Lagi diselam lagi berasa banyaknya kekurangan pengetahuan kita tentang isi lautan. Membuatkan kita ingin lebih tahu dan lebih tahu lagi. Orang cerita pada kita, dalam laut tu pemandangan cantik. Tak maulah. Buat apa terjun dalam laut? Tiba-tiba satu hari kita terjun. Bila terjun saja duduk dalam laut tu tengok. Terasa macam di awang-awangan. Terasa macam terbang. Sebab kita duduk macam di udara lah, tapi dalam air. Dasar dia nun jauh ke bawah. Kita macam terapung-apung, terawang-awang. Rasa seronok lah. Lepas tu nampak pula ikan-ikan. Lagi seronok. Membuatkan kita rasa nak menyelam lagi. Kita pun menyelam dalam lagi. Bukan setakat ikan, kita nampak haiwan-haiwan yang lagi-lagi pelik lah. Dengan kuda lautnya, dengan dugungnya, dengan apa-apanya. Lagi seronok. Membuatkan kita rasa nak selam dalam lagi. Sampai kepada peringkat yang hitam, yang gelap tu. Masuk pula dalam tu, nampak pula haiwan-haiwan yang tak ada mata. Nampak pula haiwan-haiwan yang badan dia ada elektrik. Nampak pula haiwan-haiwan yang tembus. Badan dia tu transparent, tembus. Nampak otak-otak, tulang-tulang semua. Lagi seronok. Jadi pelajaran agama ni sebenarnya macam tu lah. Bila kita menyelam dalam lautan agama, makin lama lagi seronok. Makin lama lagi seronok. Makin lama rasa macam banyak lagi benda tak tahu. Mula-mula masa kita tak terjun tadi, orang kata dalam laut tu macam-macam ada. Tak mau terjun lah. Bila terjun saja kita nampak sangat luas, sangat dalam. Dan macam-macam pengetahuan dalam tu membuatkan kita rasa nak terjun. Mula-mula terjun ke dalam laut, kita dikelilingi air. Kita seolah-olah sedang terapung-apung atau terbang dalam lautan air. Alangkah seronoknya. Kemudian kita nampak ikan-ikan pelbagai jenis, beribu-ribu jumlahnya. Alangkah seronoknya. Bila selam lagi jumpa pula haiwan-haiwan selain ikan. Selam dalam lagi nampak pula karang-karang laut yang berwarna-warni. Rasa seronok. Selam lagi jumpa pula dengan haiwan-haiwan lautan yang aneh. Lebih dalam lagi kelihatan pula haiwan-haiwan yang berlampu. Makin diselam makin seronok. Makin diselam makin mahu mengetahui ilmu atau rahsia seterusnya. Selagi kita tak menyelam, kita rasa diri kita ni dah cukup. Kata Dr. Harundin, kita ni kalau tak belajar agama, kita rasa kita okey dah. Bila tak belajar, rasa okey dah ni. Tapi bila kita belajar, banyaknya kurang. Banyak lagi tak tahu. Tu beza ni. Begitulah halnya dalam mempelajari agama. Marilah sama-sama kita menyelam ke dalam lautan agama tanpa jemu. InsyaAllah kita akan bertemu dengan pelbagai keindahan di dalam. Kelebihan-kelebihan ilmu. Kenapa ilmu-ilmu ni sangat penting? Yang pertama, sandaran daripada Al-Quran. Selepas ini kita akan tengok sandaran daripada Al-Hadis ataupun As-Sunnah. Kemudian sandaran daripada kata-kata para ulama.
Surah Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah mengakui bahawa sesungguhnya tidak ada ilah selain dia, dan para malaikat dan orang-orang berilmu. Tengok cara susunan dia tu. Mula-mula Allah, lepas tu malaikat, makhluk yang mulia, makhluk yang tak buat dosa, makhluk yang sentiasa taat, lepas tu orang-orang berilmu. Cara susunan dia. Ini menunjukkan orang berilmu tu tinggi kedudukan dia. Kata Imam Ghazali, maka lihatlah betapa Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan dirinya sendiri, dan menduai dengan malaikat, dan mentigai dengan ahli ilmu. Ini menunjukkan kemuliaan, kelebihan orang-orang yang berilmu. Dalam surah Az-Zumar ayat 9, katakanlah, adakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Nak tengok sama ke tak sama? Nak tengok sama ke tak sama ni, kita tengok hadis muka surat sebelah tu. Sandaran daripada As-Sunnah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmizi dan lain-lain. Kata Nabi Muhammad, maksudnya orang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Orang tak berilmu tidak pewaris para nabi. Orang berilmu pewaris para nabi. Beza tak? Beza. Beza antara orang berilmu dengan orang tak berilmu. Sepadan dengan kata-kata ayat Quran tadi. Tuhan tanya, samakah orang berilmu dengan orang tak berilmu? Jawapan kita tak sama. Tengok hadis lagi. Riwayat Imam Abu Dawud, Tirmizi dan lain-lain. Isi langit dan bumi memohon keampunan buat orang berilmu. Makhluk-makhluk langit dan bumi ni tolong minta ampunkan orang-orang yang berilmu. Orang tak berilmu tak masuk. Beza, berbeza antara orang berilmu dengan orang tak berilmu. Hadis riwayat Imam Tirmizi lagi, kelebihan orang berilmu, yakni ulama, bukanlah kita, ni ulama, daripada orang abid. Abid ni orang yang rajin buat amal-amal, rajin sembahyang sunat, rajin baca Quran, rajin berdakwah, rajin berzikir. Itu abid. Jadi perbezaan antara orang berilmu dengan orang abid adalah seperti kelebihan aku, yakni Rasulullah, daripada orang yang paling rendah dalam kalangan sahabatku. Nabi Muhammad dia ada kelebihan dalam kalangan sahabat dia, sahabat yang paling lekeh sekali lah. Tu perbezaannya. Perbezaan antara Nabi Muhammad dengan sahabat dia yang paling lekeh lah. Itulah perbezaan antara ulama dengan orang yang duk rajin buat amal ibadah, orang abid tadi. Jauh beza. Kemudian hadis Imam Abu Daud dan Tirmizi, kelebihan orang berilmu atas orang abid adalah seperti kelebihan bulan purnama berbanding bintang-bintang lain. Kita tengok malam bulan purnama tu, tengok bulan bukan main cerah, kalah bintang-bintang. Bintang-bintang nampak kecil-kecil je. Itulah perbezaan antara orang berilmu dengan orang abid. Jadi balik kepada ayat Quran tadi, Tuhan tanya, katakanlah, adakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Jawapan dia ada dalam hadis-hadis, tak sama, bahkan jauh beza. Tak sama, jauh beza. Jadi kita tanamkan dalam diri kita, kita niatlah nak tambah ilmu. Semoga suatu hari nanti kita pun termasuklah dalam kalangan orang berilmu. Sebab untung sekurang-kurangnya sebelum kita mati, jadilah orang berilmu. Sebab orang berilmu ni tadi pewaris para nabi, diminta ampunkan oleh isi langit dan bumi. Berbeza daripada orang-orang yang rajin buat amal ibadah, seolah-olah bulan dengan bintang. Jauh beza dia. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis-hadis tadi tu saya menyebut Imam Tirmizi. Dia beza-beza, lain orang lain sebutan. Ada orang sebut Tirmizi, betul juga. Ada orang sebut Tirmizi, betul juga. Ada orang sebut Turmuzi, betul juga. Kenapa saya sebut Tirmizi? Sebab guru saya sebut Tirmizi, saya pun ikut dia lah, terbiasa. Jadi saya sempatlah belajar ilmu hadis ni sikit sebanyak. Ilmu hadis, ilmu mustalah hadis, tak banyak sikit. Dengan Ustaz Mansuruddin tadilah yang sebut tadi tu.
Ni kawan-kawan kita yang sekolah Dr. Burhanuddin ni kenal Ustaz Mansuruddin. Dah meninggal dunia dah awal tahun sudah. Dengan dia lah belajar ni ilmu hadis, ilmu mustalah hadis dan ilmu mantik. Ilmu hadis, ilmu mustalah hadis ni kekal. Ilmu mantik lupa habis. Sebab tak amal lupa habis ilmu mantik. Jadi saya sebut Tirmizi lah biasanya. Sebut yang mana-mana pun tak apa. Dalam surah An-Naml ayat 40, berkatalah orang yang ada ilmu dari kita, aku sanggup membawanya kepada engkau. Ini orang yang ada ilmu dari kita. Ni kisah Asif bin Barhiyah. Setengah orang kata Asif ni ialah Nabi Khidir. Setengah ulama kata tak, Nabi Khidir orang lain, Asif orang lain. Masing-masing kajian lah. Satu ketika datang perkhabaran kepada Nabi Sulaiman. Kononnya ada sebuah kerajaan di Yaman sana yang pemerintahnya ialah seorang wanita dan mereka ni menyembah matahari. Jadi Nabi Sulaiman pun masa dia bermesyuarat dengan orang-orang dia pun tanya, siapa yang sanggup memindahkan istana ratu tu ke sini? Jawab satu orang lah, takkan ikut pula. Satu orang jin dari bangsa Ifrit. Jin ni banyak jenis. Daripada bangsa Ifrit, dia kuat. Dia kata, saya mampu bawa singgah sana tu sampai sini sebelum tuanku berdiri daripada tempat duduk tuanku. Macam raja lah. Raja ni bila orang nak menyembah dia tu, dia ada hari-hari nak bincang dengan bendahara Laksmana, Temenggung, bendahari semua ni tadi. Contohnya dia duduk start pukul 9, pukul 12 habis. Macam mesyuarat dia lah. Duduk pukul 9, pukul 12 habis. Contohnya macam tu lah. Nabi Sulaiman tadi macam tu lah juga. Dia ada waktu dia. Dia duduk bermesyuarat. Katalah nak habis berapa jam lagi lah. Jadi Ifrit tu kata sebelum habis persidangan kita ni, maksudnya sebelum Nabi Sulaiman bangun daripada tahta tempat dia duduk tu, sebelum habis perbincangan kabinet ni sampai lah. Lepas tu jawab Asif bin Barhiyah ni, dia boleh bawa datang sekelip mata je. Sebab dia ada ilmu. Ini kelebihan orang berilmu tadi. Dia ada ilmu daripada kitab. Zaman itu kitab Taurat, kitab Zabur lah. Kitab Taurat, kitab Zabur. Kitab Injil belum lagi. Dia ada ilmu daripada kitab. Dia boleh pindahkan sekelip mata je sampai. Jadi sebagaimana yang kita tahu, nama ratu tu Balqis. Setengah orang sebut Bilqis. Cuma dalam Al-Quran tak sebut nama, dan dalam hadis pun tak sebut nama. Dia sebut Ratu Sabah aja. Dari mana datang nama Balqis ni? Daripada cerita-cerita rakyat lah. Boleh jadi betul nama dia Balqis, tapi dalam Quran tak ada sebut, dalam hadis pun tak ada sebut. Dalam Bible dia sebut Queen of Sheba ke Princess of Sheba, Ratu Sabah. Nama tak sebut juga. Bila cerita tentang Balqis ni, saya teringat selalu dalam kad-kad orang kahwin, dia ada macam doa situ. Ya Allah, jadikanlah kedua orang mempelai ini seumpama Sulaiman dan Balqis. Oh, tengok sedap ayat tu. Seumpama Sulaiman dan Balqis. Baguslah. Cuma kita kena faham cerita Nabi Sulaiman dengan Ratu Sabah ni. Lepas Ratu Sabah pergi jumpa Nabi Sulaiman, kahwin lah. Lepas kahwin, dia balik duduk di Sabah, memerintah di sana. Dia tak duduk dengan Nabi Sulaiman. Ni kajian para ahli sejarah. Bila dia dapat anak lelaki dia pun dah besar, baru anak dia pergi menghadap Nabi Sulaiman di Jerusalem. Tu kena hati-hati. Kenapa lah susah minta tukar ni? Suami kerja Perlis, isteri kerja Johor, minta tukar tak dapat. Hari tu masa kahwin ada doa tak? Ya Allah, jadikanlah aku seperti Sulaiman dan Balqis. Ada. Patutlah pun. Dia bagi baca doa yang tu. Patutlah. Nabi Sulaiman dengan Balqis dia pun duduk berasing, bukan duduk sekali. Kata ahli sejarah. Kalau sebaliknya tak tahulah. Anak dia dah besar, baru anak dia pergi melawat bapa dia di sana. Hati-hatilah dengan doa tu. Kemudian sandaran daripada as-sunnah ataupun al-hadis. Ni apa yang datang daripada Nabi Muhammad. Definisi dia hadis ni, apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi akui.
Kalau Nabi cakap, hadis lah tu. Nabi buat, hadis lah tu. Dan Nabi akui, takrir. Contoh dia, para sahabat makan biawak padang pasir. Nabi Muhammad nampak para sahabat makan, tapi dia buat tak tahu je, dia tak larang pun. Maksud dia, dia takrir, dia mengakui. Tu hadis lah tu. Kita dah sentuh beberapa hadis tadi, mana yang belum sentuh saja. Bukhari dan Muslim, barang siapa dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan, nescaya dianugerahkannya pemahaman dalam agama dan diilhamkannya petunjuk. Ini awal-awal tadi kita sebut. Satu lagi hadis riwayat Imam Tirmizi. Dua perkara yang tidak ditemui pada diri orang munafik, iaitu baik kelakuan dan berfaham agama. Tak ada ilmu ni. Seterusnya tengok pula sandaran daripada tokoh-tokoh Islam. Ini kata-kata ulama. Sandaran daripada kitab dah sudah, sandaran daripada hadis pun dah sudah, sandaran daripada kata-kata ulama. Berkata Ibnu Abbas, untuk orang berilmu ada beberapa tingkat di atas orang-orang mukmin. Orang berilmu dengan orang beriman ada beza. Orang beriman dengan orang muslim pun ada beza dah. Ini orang berilmu dengan orang beriman ada beza. Sejauh mana beza dia? Dengan 700 tingkat tingginya. 700 tingkat beza. Antara kedua-dua tingkat itu jaraknya sehingga 500 tahun perjalanan. Punya jauhnya. Dalam hadis tadi kata seolah-olah bulan purnama dengan bintang-bintang beza dia. Kata Ibnu Abbas pula 500 tahun perjalanan jarak antara orang berilmu dengan orang beriman. Bukan dengan orang biasa, bukan dengan orang muslim, dengan orang beriman. Ini bukan hadis kata ulama. Kata Sayyidina Ali pula, dia pesan kepada Kumail. Dia kata, Kumail, antara ilmu dengan harta ni pilihlah ilmu. Sebab ilmu dia jaga diri kita. Sedangkan harta kita yang nak kena jaga dia. Ilmu dia ni penghukum. Sedangkan harta ialah benda-benda yang dihukum. Harta kalau kita keluarkan, kalau kita belanjakan, dia akan berkurang. Tetapi ilmu kalau kita sebarkan, kita belanjakan, dia tak berkurang langsung, bahkan bertambah. Kata Sayyidina Ali lagi, orang berilmu lebih utama daripada orang yang selalu berpuasa, selalu mengerjakan solat dan berjihad. Hebat orang berilmu lagi. Kata Abul Aswad, tidak adalah yang lebih mulia daripada ilmu. Raja-raja menghukum manusia, sedangkan alim ulama itu menghukum raja-raja. Maksud dia ilmu ni dia jatuh atas raja-raja. Kalah raja-raja dengan ilmu lagi. Berkata Ibnu Abbas, disuruh pilih pada Sulaiman bin Daud alaihissalam antara ilmu, harta dan kerajaan, maka dipilihnya ilmu, lalu dia anugerahkanlah kepadanya harta dan kerajaan bersama-sama ilmu itu. Mungkinlah Tuhan tanya kepada Nabi Sulaiman, kamu nak yang mana? Kamu nak ilmu kah? Nak harta kah? Nak kerajaan kah? Nabi Sulaiman kata, aku nak ilmu. Disebabkan dia pilih ilmu tu tadi, Tuhan bagi sekaligus kepada dia harta pun dapat, kerajaan pun dapat. Abdullah bin Mubarak tidak memasukkan orang yang tidak berilmu dalam golongan manusia. Kata Abdullah bin Mubarak, orang yang tidak berilmu agama ni bukan manusia, ni haiwan ni. Kata dia lah, bukan hadis Sebab yang membezakan antara manusia dengan haiwan ialah ilmu. Tidaklah manusia itu menjadi mulia disebabkan kekuatan dirinya. Unta adalah lebih kuat daripada manusia. Manusia ni dia mulia sebab kuat kah? Tak. Unta lagi kuat daripada manusia, dia boleh pikul banyak benda. Tapi manusia mulia daripada unta sebab ilmu, bukan sebab kekuatan. Manusia ni mulia bukan kerana besar, sebab gajah lagi besar daripada manusia. Manusia ni juga mulia bukan kerana berani, sebab binatang buas lebih berani daripada manusia. Ada seorang sahabat Nabi tu, ni sampingan.
Dia ni mungkin orang yang paling tinggi lah dalam kalangan sahabat. Saya lupa siapa nama dia. Tingginya dia tu sampaikan dia ni pahlawan. Kalau dia duduk atas kuda perang, kaki dia boleh jejak ke tanah. Bayang, dia duduk atas kuda perang, kaki dia boleh jejak ke tanah. Kuda perang ni kuda hak orang buat lumba tu lah, lebih kurang tu lah. Kalau kita berdiri di sebelah dia, belakang kuda tu bukan kepala dia, belakang kuda tu sama tinggi kepala kita. Punya tingginya kalau kuda lumba, kuda perang ni. Sahabat Nabi tu tadi, dia duduk atas belakang kuda tu, kaki dia boleh pijak tanah. Punya tinggi. Kalau kita duduk sebelah dia, macam duduk bawah kangkang dia. Tingginya sahabat Nabi tu. Manusia ni mulia bukanlah kerana banyak makan. Perut lembu lebih besar daripada perut manusia. Dia tu kuat makan tu, hebat tu. Tak mulia. Mulia sebab ilmu. Saya pernah bersembang dengan satu orang yang kuat makan. Tak tengok dia makan tu biasalah. Sebab dia ni asalnya orang-orang jahat lah. Lepas tu dia berkawan dengan jemaah tabligh ni, dia jadi orang baik, berubah lah. Bila berubah dia pun kontrol lah makan dia. Dia cerita sejarah dia. Dia kata setakat dia hidup ni, dia lawan makan tak pernah kalah. Di mana-mana pun dia cerita. Zaman sebelum dia join kumpulan tabligh tu lah. Jadi ada orang cabar dia makan roti canai. Siapa makan paling banyak, makan free. Yang kalah bayar. Orang tu dapat makan dalam sebelah keping. Makan sebelah keping surrender. Dia makan 24 keping roti canai. Dia cerita sendiri 24 keping, saya makan 24 keping. Orang tu kena bayar semua. Kemudian dia cerita lagi, dia pergi ke sebuah kedai di Kemunting. Dia kata kedai di Kemunting ni tak tahu kedai yang mana, nasi memang membukit. Tuan kedai tu cakap tak pernah ada orang tambah kalau makan di kedai tu. Memang penuh. Dia makan di kedai tu, dia tambah 3 kali, 3 pinggan dia makan. Tuan kedai terkejut. Sepanjang saya berniaga ni tak pernah orang tambah makan di kedai. Sebab banyak sangat dia makan 3 pinggan. Lama dah tak jumpa dia ni. Rasa 20 tahun dah tak jumpa dia. Dia dulu jahat lah. Nak tahu jahat tak jahat tu, dia cerita masa masuk penjara. Saya pun tak tahu keadaan dalam penjara ni macam mana. Cuma dia cerita satu ketika kena tangkap, masuk dalam penjara. Ada orang yang dah masuk dulu nak bully dia lah. Dia macam ada tanda. Tanda macam mana tak tahulah. Kalau kita masuk 2 kali ada tanda. Tanda dah 2 kali masuk penjara. Saya tak tahu tanda tu macam mana. Orang tu tadi ada 3 tanda. Ada 3 calik dia kot. Jadi nak tunjuk something kan. Ada 3 tanda. Nak bully dia, dia kata nanti set aku tukar baju. Nanti set aku pakai baju. Dia tak dapat baju belang lagi. Satgi dia pakai baju belang. Tu dia punya tanda. 3 aja ni, berderet dia tanda. Sekarang hang bawa turun ayat hang, aku bawa turun ayat aku. Nak bawa geng dalam penjara, masing-masing ada geng, tak berani. Baru masuk penjara 3 kali nak tunjuk something dah. Dia berderet. Nak tunjuk jahatnya dia tu. Tapi Tuhan pilih berubah. Berubah. Bukanlah manusia ni mulia kerana kesetubuhannya dengan wanita. Dia tu ramai isteri, ramai gundik. Burung pipit yang paling rendah pun lebih kuat bersetubuh dibandingkan dengan manusia. Burung ciak tu lah kot, sehari berapa kali tak tahu lah. Kuat. Bahkan manusia itu tidak dijadikan selain daripada ilmu. Bertanya Fatul Mausuli, bukankah orang sakit itu apabila tak mahu makan dan minum lalu mati? Orang sakit kalau tak mau makan, tak mau minum, mati tak? Mati. Macam tu juga hati manusia. Kalau 3 hari tak mau kepada hikmah dan ilmu, matilah hati orang tu. Kata Fatul Mausuli. Bukan hadis kata Fatul Mausuli. Jadi kita muhasabahlah diri kita. Berapa lama dah tak duduk dalam majlis ilmu? Berapa lama dah tak duduk dalam ceramah? Berapa lama dah tak duduk dalam pengajian? Berapa lama dah tak duduk dalam halaqah usrah? Berapa lama dah tak duduk dalam program-program keagamaan? Kalau sampai 3 hari tu, mati hati. Kata Fatul Mausuli. Kita ringkaskan. Orang yang hidup di dunia ni, yang dia tak mau mendalami ilmu-ilmu agama sebab dia terleka. Terleka macam mana?
Sebab dunia ni terlampau mempengaruhi dia, jadi dia terleka, terhayal. Imam Ghazali bagi contoh, kadang-kadang kita ni terlampau takut sangat ataupun terlampau suka sangat, kita punya sakit tu hilang, terasa macam tak ada. Kita dapat tahu satu berita gembira, kita lompat, padahal kaki kita duk pijak duri, kita tak perasan. Saat lagi bila kegembiraan tu dah hilang, baru kita perasan, sakitnya kaki, duri masuk. Begitu juga kalau kita kena kejar dengan anjing. Anjing kejar kita tadi, kita pakat langgar lah pagar orang lain, penyidai orang, dengan duri ke, kaca ke, tak kira lah. Sebab tak rasa sakit. Kita apa? Zauk tu datang besar, anjing tu dah besar lagi, mempengaruhi kita sampai yang kita tak rasa sakit. Nanti bila dah terlepas daripada anjing tu, baru perasan. Dengan calak-calak, dengan luka kan, dengan tersangkut penyidai semua, baru perasan sakit. Jadi kita di dunia ni yang tak mau kepada ilmu agama ni, kata Imam Ghazali, sebab kita leka tadi tu. Leka tak perasan, leka, tiba-tiba mati. Tiba-tiba mati. Kata Imam Ghazali di sana, sesungguhnya manusia itu tertidur, apabila mati maka dia terbangun. Sebenarnya kita ni semua lena. Bila mati baru terjaga. Alamak, ilmu kurang, amalan kurang, dosa banyak. Masa di dunia ni kita seolah-olah tadi macam seronok sangat. Kita lupa kematian hati kita tu. Tak terasa. Seronok, tiba-tiba mati. Bila mati baru kita terjaga. Jadi selama hari ni kita sebenarnya sedang terlena. Mati esok baru kita tersedar, baru jaga. Berkata Al-Hasan, ditimbang tinta para ulama dakwat dengan darah para syuhada, maka beratlah timbangan para ulama itu, timbangan tinta para ulama itu berbanding darah para syuhada. Ini ada dua pemahaman lah. Pemahaman yang pertama, yang ulama-ulama duk buat kitab dakwat dia tu lah, termasuklah dakwat perintah ke apa ke, bila ditimbang dengan darah orang-orang mati syahid, berat lagi, hebat lagi darah, hebat lagi dakwat para ulama. Mungkin sebab banyak, mungkin darah orang mati syahid ni sikit. Itu satu pemahaman. Satu pemahaman lagi, dakwat para ulama ni nilai dia lebih, sebab tu dia berat. Tapi darah orang mati syahid ni kurang kalau nak bandingkan dengan dakwat para ulama tu tadi. Nak menunjukkan ilmu tu lebih ilmu daripada berjihad. Berkata Ibnu Mas'ud, haruslah ni bahasa Indonesia. Sebab kitab kita ni kitab Indonesia. Dalam bahasa kita mesti, bahasa Indonesia harus, bahasa kita mesti. Mestilah engkau berilmu sebelum ilmu itu diangkat. Diangkat ilmu itu adalah dengan kematian perawi-perawinya. Bila meninggal dah orang-orang soleh ni, ilmu pun makin lama makin hilang. Berkata Ibnu Abbas, bertukar-tukar fikiran tentang ilmu, sebahagian daripada malam lebih aku sukai daripada berbuat amal ibadah di malam itu. Antara buat amalan-amalan sunat dengan dialog, diskusi, taklim tentang ilmu-ilmu, dia kata dia suka lagi yang majlis ilmu tu tadi berbanding amal-amal sunat. Begitu juga kata Abu Hurairah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Berkata Al-Hasan, ini Hasan Al-Basri, Al-Hasan dia tafsirkan surah Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan berilah kami kebaikan di akhirat. Dia tafsirkan maksud dia. Kita doa-doa kita tak tahu apa benda kebaikan ni. Kebaikan di dunia itu ialah ilmu dan amal ibadah. Jadi masa kita duk minta Rabbana atina fid dunya hasanah, maksudnya kita berdoa, ya Allah, bagilah kepada kami ilmu-ilmu dan rajinkanlah kami buat amal ibadah. Itu maksud dia. Sedangkan kebaikan di akhirat ialah syurga. Ini tafsiran Al-Hasan. Berkata Imam Syafi'i, di antara kemuliaan ilmu ialah semua orang pun rasa seronok kalau dikatakan dia ada ilmu, walaupun dalam perkara yang remeh.
Ini nak menunjukkan ilmu tu mulia. Contoh cara masak Maggi. Siapa tahu cara masak Maggi? Tak apa, dia tahu. Dia rasa seronok. Padahal tahu masak Maggi je pun. Tapi dia rasa seronok sebab dia tahu tu. Jadi tahu ni dalam benda-benda yang remeh-remeh pun orang rasa seronok. Apatah lagi dalam hal-hal yang tinggi-tinggi. Lagilah rasa seronok. Ini nak menunjukkan kemuliaan ilmu. Dan yang terakhirnya, berkata Az-Zuhri, ilmu itu jantan. Ni dia hentam kita kan ni. Ilmu itu jantan dan tidak mencintainya selain oleh laki-laki yang jantan. Maksud dia, kalau betul kita ni lelaki, kita mesti orang yang sukakan ilmu. Kalau tak suka ilmu tu, bukan jantan lah tu. Kira pondan lah tu. Mengikut Az-Zuhri, kata ulama Az-Zuhri. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pelajaran kita sekadar itu sahaja. Dan dalam pelajaran yang akan datang, apakah kelebihan belajar ilmu-ilmu agama? Malam ini, apakah kelebihan ilmu? Ni belajar ni pula, apa kelebihan dia? Dan apakah kelebihan mengajar? Apa kelebihan belajar? Apa kelebihan kita sampai pula pada orang lain? Itu dua benda yang akan kita sentuh. Seterusnya, ulang kajikan diri. Ada pula soalan ulang kaji. Suruh cikgu mengajar diri macam ni. Ni sepanjang 3 kuliah kita ni lah, kalau boleh jawab tu, kira murid-murid kelas A lah. Tak boleh jawab tu kelas belakang lah. Apakah maksud Ihya Ulumuddin? Maksud dia menghidupkan ilmu-ilmu agama. Apakah gelaran yang diberikan kepada umat Islam kepada Imam Al-Ghazali? Hujjatul Islam. Salah seorang anak murid Imam Al-Ghazali berjaya mengasaskan sebuah kerajaan Islam di Maghribi, Morocco. Siapakah namanya? Muhammad bin Tumat. Ada berapa kitab dalam kitab Ihya? 40. Perbuatan-perbuatan yang bakal menyelamatkan kita di akhirat dikenali sebagai sifat-sifat mahmudah, iaitu sifat-sifat yang terpuji pada syarak. Apakah 3 tungku fardu ain? Tauhid, fiqh, tasawuf. Perbuatan-perbuatan yang bakal membinasakan kita di akhirat dinamakan sifat-sifat mazmumah, iaitu sifat-sifat yang dikeji pada syarak. Apakah 2 ilmu yang merupakan ilmu jalan ke akhirat? Ilmu mukasyafah, ilmu muamalah. Boleh jawab yang tu, kira A dah tu. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, kuliah kita ini kita rakam dan saya buatkan satu laman web khas untuk ulang kaji. Tu gambar dia. Kalau buka internet itulah. Maksud dia 2 kuliah sebelum ini boleh didengar semula. Tak terlepas, walaupun tak hadir masih boleh dengar. Walaupun sambung pelajaran ke luar negeri masih boleh dengar juga selagi di sana ada internet. Maksud dia pelajaran kita insya-Allah tak terputus. Boleh dengar balik. Ini sekadar itu saja. Sekiranya ada salah dan silap, saya mohon banyak-banyak maaf. Lebih kepada perkongsian, bukanlah mengajar. Sebab ilmu kita lebih kurang sama aja. Cuma lebihnya saya ada kemahiran menyampai. Itu saja. Dari segi ilmu kita lebih kurang, silap-silap tuan-tuan lebih lagi. Jadi sekiranya ada salah silap, saya mohonkan teguran dan pembetulan. InsyaAllah jumpa lagi dalam kuliah yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.